Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam ini, malam yang penuh barakah. Tadi petang macam nak hujan kan, tapi alhamdulillah mungkin asbab orang-orang soleh datang ramai kat sini. Jadi Allah bagi sejuk je sampai ke malam. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita sekali lagi kerana hadirnya seorang orang yang soleh, seorang Al-Fadil Ustaz Don Daniel bin Don Biaji ke surau kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih kerana sudi datang ke surau kami. Ini kali pertama Ustaz datang ke surau kita. Alhamdulillah, barakah, seronok kita Ustaz datang. Selalu tengok Ustaz kat TV je kan. Jadi alhamdulillah hari ni live in concert Ustaz datang ni. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, kita pun dah daripada maghrib tadi semua iktikaf kat sini sampai isyak. Alhamdulillah dengar apa yang akan disampaikan Ustaz. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengurusi, merangkap pengurusi surau dan pengurusi majlis sekali. Semoga sentiasa panjang umur, murah rezeki, tetap imannya. Amin. Yang diraikan para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini. Ada salah silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi dan saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, semua yang ada dalam surau Al-Mahabbah, betul ya? Surau Mahabbah. Nilai, semoga diberikan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Jadi hari ini tajuk bukan sebab nama surau kah? Bukan, memang pilih tajuk tu kah? Malam Mahabbah Rasul ni memang pilih itulah. Bukan sebab surau Mahabbah apa, bukan. Jadi malam ni kita diminta untuk bincang tentang Mahabbah Rasul. Jadi saya ambil kitab yang dikarang oleh Ustaz Muhadir ni untuk saya baca kat tuan-tuan saya lagi lah. Muqaddimah dia punya awal dia tu sedap.
Tajuk dia tentang apa itu cinta Rasul. Maksud cinta Nabi itu apa? Sekali kita baca. Jadi sebelum tu kita cerita dia dulu apa dia. Jadi malam ni nak cerita tentang mahabbah. Mahabbah ni cerita dia luah. Jadi malam ni nak buat lagu mana? Jadi cara dia saya pilih. Ni saya pilih, kalau kenal lah, tak kenal lah. Jadi kita start mula. Kita akan baca dengan surah Al-Fatihah, kita baca doa, kita baca salawat, kemudian kita kuliah. Muqaddimah kuliah kita baca yang ni. Kita mula dengan satu kitab dulu, Amalan Pembuka Pintu Langit. Ini ada satu kitab, Ustaz Megat dia karang kitab ni, bagus. Saya baca satu hadis daripada sini, kemudian kita masuk, supaya bila baca yang ni, baca Mahabbah Rasul, kita ada amalan yang kita boleh pegang dia untuk amal sebagai tanda mencintai Nabi itu, insya-Allah. Lepas tu pukul berapa habis? 9.30. Boleh lama sangat. 9 senang sikit, 20 minit ya. Saya tengoklah pukul berapa. Baik. Jadi bersempena dengan malam yang mulia ini, berkumpul ramai-ramai. Ingat Imam Syafi'i rahimahullah, dia meletakkan syarat untuk kita nak semayang Jumaat kena ada 40 orang. Pasal apa? Agak-agak lah pasal. Sebab bagi Imam Syafi'i salah satu asbab lah, salah satu dia 40 orang tu, salah seorang tu mesti ada wali. Tapi zaman kita sekarang ni mungkin 100 orang pun belum tentu ada wali lagi. Zaman fitnah. Jadi kita mengharap dengan ramai macam ni, ni lebih daripada 100. Mungkin ada wali dalam ni. Macam tu kita anggap. Kita bersangka baik. Tapi janganlah pula duk rasa diri sendiri pula. Berasa nak wali tu aku dah tu. Tak jadilah. Jadi kita ambil keberkatan itu semua. Kita niatkan bacaan Al-Fatihah sebagai muqaddimah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada yang berada di sekitar surau Al-Mahabbah dan mereka yang dikebumikan di kawasan sekitar ini. Semoga Allah mencucuri rahmat kepada semua roh-roh almarhum dan menjadikan kubur mereka luas daripada dua lambungnya menjadi salah satu daripada taman-taman syurga dan bukan daripada liang-liang api neraka. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali selawat boleh dah baca. Selawat apa sini selalu? Selawat Badar boleh. Tadi dah baca belum? Selawat Badar belum kan? Tadi qasidah tadi lain kan? Dia baca madih-madih yang lain kan? Nanti kita baca yang standard sudahlah, yang kita tahu. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bad
riya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi alil badri ya Allah wa min hammi wa min ghumma bi alil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi. Ini adalah buku amalan. Siapa nak beramal silakan. Okey. Tajuk buku ini amalan pembuka pintu langit. Amalan langit boleh terbuka, antaranya dalam surah Amma Yatasaalun tu kan ada kan, terbukanya pintu langit, peristiwa Isra Mi'raj, nanti dah masuk 1 hari bulan Januari, masuk 1 hari bulan Rejab. Maknanya tak berapa bulan lagi dah nak masuk kan, cerita macam mana langit terbuka. Tetapi untuk amalan pembuka pintu langit, antara maksudnya ialah doa dimakbulkan, amalan diredai dan Allah suka. Boleh dapat. Jadi siapa buat amalan itu, maknanya Allah suka dekat dia. Hadis Nabi, mari kita baca. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, anak Sayyidina Umar bagi tahu. Ini amalan nombor 3. Kata dia, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedang kami semua tengah sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang. Iz qala rajulun min qaumi. Berkata seorang lelaki di dalam jemaah kami itu. Tengah berkata jemaah kami tengah sembahyang ramai-ramai, duduk sembahyang. Ada orang seorang dia cakap, apa lelaki itu kata? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asih. Ini doa apa ni? Doa iftitah. Oh, maknanya ada orang baca doa iftitah. Maknanya amalan tu bukan Nabi buat, sahabat yang buat. Nabi yang kata betul. Jadi tak betul lah kalau orang kata kenapa buat amalan yang Nabi tak buat. Banyak aja amalan yang Nabi tak buat tapi kita buat. Antara contoh dia, azan. Nabi seumur hidup tak pernah azan. Mana boleh Nabi azan? Kalau Nabi azan, siapa yang tak mai masa Nabi azan tu berdosa. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, bila Allah dengan Nabi panggil, jawab. Hatta orang yang tengah sembahyang sunat sekalipun, kalau Nabi panggil dia, dia kena berhenti. Ini kan pula azan. Kan kalau Nabi azan balak dekat umat.
Nabi tidak diutuskan untuk sebagai bala, bal huwa rahmatun muhdah. Nabi rahmat yang dihadiahkan. Sebab tu kalau kita duk berhujah dekat orang, kata ni apa buat benda Nabi tak buat, ni apa buat benda tak buat, ni azan macam mana? Nabi tak buat. Nampak bincang pembincangan macam tu. Jangan cakap soalan-soalan macam tu. Tutup, hapuskan soalan itu daripada diri kita. Ni apa buat benda Nabi tak buat? Hang alim tak mana sangat nak tanya orang lagu tu. Sama macam ni doa iftitah Nabi tak buat. Sahabat buat. Sahabat tu baca tengah Nabi semayang, dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, maknanya dah habis semayang, Nabi beralih belakang, Nabi tanya, apa Nabi kata? Nabi kata, manil qailu kalimata kaza wa kaza? Siapa tak siap baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila? Tu siapa? Nabi tanya. Lepas tu jawab, qala rajulun minal qaumi, kata hak lelaki tak siap tu, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya yang kata. Maka Nabi kata apa? Ajib tu. Kalau Nabi yang suruh buat, pasal apa kata ajib tu? Ajib tu, hai aku kagum lah. Pasal apa pula kagum lah? Nabi tanya, siapa kata Allahu Akbar kabira tadi tu, walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, tu siapa dia yang kata tadi? Lelaki tu kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, ajib tu, aku kagum tengok. Sebab apa? Sebab dia kata, ajib tu lah, aku kagum dengan apa yang hang kata tadi. Maknanya kalau Nabi dah biasa ajak, mesti Nabi kata, hang ikut yang aku cakap hari tu lah. Ini Nabi tak kata. So Nabi kata apa? Futihat laha abwabu sama. Kamu baca saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tadi sembahyang Isya kita baca, futihat lahu abwabus sama. Pintu langit terbuka. Jangan tinggal. Maka qala Ibnu Umar, kan hadis ni tadi kan anak Sayyidina Umar yang katakan, dia cerita kat kita kan. Qala Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, kata, dia kata apa? Fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Semenjak aku dengar Nabi kata kat lelaki tu dalam kami duduk semayang, habis semayang, peristiwa dia semayang, Allah, ada orang baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah ajak pun, dia baca sendiri. Nabi kata, siapa kata tak sah? Lelaki tu kata, saya. Nabi kata, ya Allah, hang kata-kata lagu tu pintu langit terbuka. Nabi kata lagu tu, kata Sayyidina Abdullah bin Umar yang dengar tu, dia duduk situ, dia dengar, dia kata apa? Sejak aku dengar Nabi kata, ya Allah, hang baca tu pintu langit terbuka, aku tak pernah tinggal membaca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila setiap kali semayang. Sebab tu kita bila semayang, hatta semayang sunat, hatta semayang fardu, jangan tinggal doa iftitah seboleh-bolehnya. Sebab apa? Ketika ni siapa saja, dia tak kira tua, muda, besar, kecil, pandai tak pandai, siapa saja baca, pintu langit buka untuk dia. Selamat beramal. Mudah-mudahan hadis Nabi tadi tu menjadi pemangkin semangat kita. Setiap kali baca, pintu langit terbuka. Jangan tinggal. Boleh lah? Nanti hafal elok-elok insya-Allah. Apa maksud cinta Nabi? Qala musannif, kata Ustaz Muhadir dalam kitab dia, cinta Nabi bermaksud kecenderungan hati, kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terzahir dengan melakukan apa sahaja yang boleh meraih cinta kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga bermaksud mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kata macam tu, cinta Nabi ni adalah membuat sesuatu yang Nabi suka dan mengelakkan daripada benda yang Nabi tak suka. Jadi kita mai bincanglah dekat sini, apa benda yang boleh membawa seseorang tu suka dan cinta kepada Nabi? Banyak jalan dia. Malam ni satu jalan aja, iaitu menceritakan tentang latar belakang Nabi saja. Sebab apa? Cuba bayang, latar belakang Nabi ni macam mana keadaannya
Macam mana seorang diri Nabi ni yang wajahnya tak pernah pun masam. Kita jam je pun dah masam. Nak keluar stol nilai tu kan, bukan masam, maki hamun. Betul main dengan hari dia. Saya pun tak tahu bersepak tau. Turun hari hujan ya, semua jadi tak pandai bawa kereta. Kita ni bayangkan, bukan orang buat kita, bukan orang piduk toreh kereta kita, bukan orang duk pergi mengata kat kita. Hujan aja renyai, dia jadi lambat lagu tu duk pi tu. Hak tu pun muka berubah. Cuba bayang Nabi dalam hidup. Takkan Nabi punya hidup tak pernah ada up and down? Tak, mustahil. Sebab Nabi tu contoh teladan kat kita. Sebab kita ni semua biasa qada semayang dan tahu kata qada tu wajib sebab Nabi biasa qada semayang. Bukan kerana Nabi alba, dak, Nabi kena qada semayang supaya kita semua tahu kata qada semayang wajib. Jadi macam mana kita nak tengok kehidupan hari ini kalau Nabi tak pernah berlaku benda lagu tu? Bayangkan Nabi ada keluarga Nabi yang biasa diceraikan, anak Nabi diceraikan. Ketika awal-awal dulu masa Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam, umur Nabi 25. Lepas tu dah kahwin dapat anak, ada Sayyidina Qasim, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummi Kalsum. Kedua-dua ini berkahwin dengan anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Masa tu tak dapat Islam lagi, bukan maksud tak dapat wahyu, umur 40 belum sampai. Jadi ketika Nabi dapat wahyu umur 40, Nabi menyebutkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka Abu Lahab kata kepada anak-anak dia, hai Utbah dan Utaibah, ceraikan anak Muhammad. Dia tak boleh. So dalam keluarga Nabi ada peristiwa itu. Dalam kalangan sahabat Nabi ada Sayyidina Abu Bakar yang mana sentiasa berdamping dengan Nabi, tak pernah pisah. Ada seorang lagi sahabat nama Sayyidina Abu Bakar, cengih nak mampus. Ada seorang lagi kejar keluar berdagang, namanya Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi. Ada pula seorang lagi miskin, Sayyidina Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam, menantu Nabi juga. Mana menantu Nabi ada seorang millionaire, ada seorang miskin. Tapi kita semua tahu Nabi tak pernah buat muka masam. Sedangkan hidup Nabi penuh dengan asam garam. Jadi macam mana peribadi Nabi ni? Yang seronok kita cerita ni. Baru seronok kita baca, yang mana kita letak diri kita dalam cerita Nabi, kita akan tahu bahawa okey saja, tak ada masalah. Hari ini, maaf, hari ini kita dikelilingi oleh individu-individu yang rasa Allah bagi petunjuk kat dia saja, kat kita semua tak ada. Kira depa saja yang betul, kita semua tak betul. Payahlah. Sedangkan cuba bayang antara cerita yang masyhur yang selalu orang cerita, saya ambil lah sebab saya nampak anak-anak muda semua ada sini ramai depan ni. Ini pakcik cerita ni sebab menghormati hamba. Ada seorang sahabat Nabi yang masyhur. Ni antara idola anak-anak lah, bagus mengidolakan sahabat Nabi, bagus ambil semua sudutnya. Yang nakai dia pun ambil, yang soleh dia pun ambil juga, sebab dia Ahlul Badar. Jangan main-main dengan dia. Dia Al-Badri, Ahlul Badar. Dia bukan orang biasa, tapi nakai. Itu nama Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu wa ardah. Dalam senarai Ahlul Badar tu ada nama dia. Sayyidina Nu'aiman ini sahabat Nabi yang salah seorang sahabat Nabi yang kalau Nabi kenang dekat dia, Nabi akan gelak dan senyum dan gelak sehingga nampak Nabi punya gigi geraham. Makna kira orang kata boleh tahan dia punya lawak dah. Sebab saya nak cerita benda ni hari ni, nak minta kita semua berpijak di atas alam nyata.
Kita berada di akhir zaman. Jadi jangan berperwatakan seperti kita di zaman salafus soleh. Nak semua orang pakai jubah tiba-tiba. Nak semua orang, jangan. Kita ada di akhir zaman kan. Salah satu sunnah Nabi ialah berkembang dan membentuk ikut zaman. Itu sunnah Nabi. Jangan duk cuba tarik orang semua ke belakang. Nama akhir zaman, tapi bila tengok budak-budak main handphone dia marah. Ini kan akhir zaman, bukan zaman salafus soleh. Kita kena terima benda tu. Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu wa ardah, dia seorang sahabat Nabi yang antara aktiviti yang dia tak boleh nak tinggal itu adalah dia minum arak. Tapi sebab dia ni sahabat Nabi, jadi setiap kali kalau malam tu dia minum arak, dia mabuk, esok dia pergi mengaku dekat Nabi dan Nabi akan sebat dia. Ini kehidupan dia. Tuan-tuan cuba imagine, ini sahabat. Dan jangan ada siapa dalam sini berani nak dabik dada melebihi daripada sahabat. Jangan. Kita tak pernah dapat rezeki yang paling tinggi macam mereka. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dengan alaih. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala mengatakan rezeki ni dia ada tingkat dia. Tingkat yang bawah sekali rezeki adalah harta, tahta, rumah kita, kenderaan kita, duit-duit semua ni benda, jawatan kita. Ini semua rezeki di tahap yang pertama, bawah sekali. Alhamdulillah rezeki Allah. Rezeki di tingkat kedua, yang ni siapa yang dapat yang ni, dia lebih baik daripada semua yang ada di tangga bawah tadi. Siapa yang ada rezeki di tingkat nombor 2 ini, dia lebih baik daripada harta, dia lebih baik daripada duit, dia lebih baik daripada dia punya jawatan, lebih baik daripada semua benda yang dia ada. Apa dia? Anak yang soleh, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Anak yang soleh itu adalah rezeki di tingkat yang kedua. Dan tingkat yang ketiga, ini kita tak syarah tajuk tu lah. Nanti kalau nak syarah tu kena tajuk dia rezeki pula, ada tajuk lain. Lain kali. So, tangga yang ketiga paling tinggi, yang ni siapa pun tak dapat, hanya sahabat sahaja dapat, iaitu redha Allah. Terang-terang atas muka bumi, bila sebut nama mereka tadi, kita akan sebut apa? Radhiyallahu. So kita semua tak dapat jawatan tu, jadi jangan duk belagak sangat. Jangan bila cerita nama sahabat, kita senang nak mengata kat sahabat, nak kata sahabat tak erti, sahabat tak tahu, sahabat teruk. Kita tak sama dengan dia. Nabi kata dalam hadis apa? La tasubbu ashabi. Jangan siapa-siapa berani nak hina sahabat aku. Sebab apa? Kamu semua di zaman sekarang mendermakan sebesar bukit Uhud, kamu tak akan sama dengan secupak sahabat aku derma. Sahabat Nabi derma secupak, kita derma sebesar bukit Uhud. Di sisi Allah hak secupak tu lagi besar daripada bukit Uhud yang kita bagi tadi. Ini sahabat. Dia apalah jadi bintang-bintang dalam hidup kita. Jadi bila kita ada problem, kita ada masalah, kita ada benda tak kena dalam hidup kita, nak cari dalam hidup Rasulullah, kita tak pandai nak cari dalam hidup sahabat, sebab mereka dipandu oleh Nabi dalam hidup mereka. Antaranya ni Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu wa ardah. Apa antara dia? Dia buat nakal tapi dia mengaku kesalahan dia. Kita buat nakal tapi tak mau mengaku. Dia buat nakal, dia mengaku. Dia bila dia minum arak malam, esok siang dia main ya Rasulullah, semalam saya mabuk. Hai betul. Nabi pun ambil sebat dia 80 kali. Sebat habis lepas dah. Lagi selang 2 hari dia balun lagi sekali. Esok mai sampaikan para sahabat ni cepuih tengok dia. Dia kata, ni Nu'aiman, tak mau berubah ke? Ni dialog di sesama sahabat di kalangan orang-orang mulia ni. Dia boleh kata dekat dia kata, apa Nu'aiman hang buat lagu ni? Tiap hari kena sebat muka hang lah. Kalau bahasa kita, kalau nak tambah sikit bahasa utara, saya tahu saya dinilai, saya tahu saya dinilai. Tapi kalau nak lapik sikit bahasa utara bagi nampak sedap sikit kan, dia kata
Nuaiman, kami duk tengok hang dia tiap hari duk kena sebat. Kalau boleh kat aku penendang tengah belakang hang. Dia nak bunyi lagu tu, macam dia geram pasal selang dua hari muka dia. Selang 2 hari muka dia duk kena sebat. Dia berkata, hang tak mau insaf ke apa ke? Belum Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu wa ardah jawab. Belum jawab. Nabi jawab dulu. Nabi kata apa? Nabi kata, jangan duk kata kat dia, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kata. Yang ni kita tak mau ambil berat. Apa dia? Ada di kalangan anak-anak kita kerja dia main futsal, tapi jiwa dia, hati dia sayang Allah dan Rasul. Dia tak khianat. Berapa ramai hari ni anak-anak dia pun main game, tapi jiwa dia ada Allah dengan Rasul. Dan kalau tidak, ayat ni main kat mana? Ayat ni main kat mana? Ini daripada mulut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tak bentuk kepada kita pemikiran orang yang sayang Allah Rasul mesti pakai kopiah semata-mata, mesti pakai serban, mesti pakai jubah. Tak. Sebab benda yang melibatkan sayang dan kasih Nabi, dia duduk dekat sini dan dia berkait dengan iman. Mana boleh kita nak hitung iman orang? Kalau tidak, okey, cuba bayar. Cuba bayar. Okey, bayar. Tuan-tuan ni semua okey tak? Okey ni orang tengok saya dalam sangat ni. Apa yang serius sangat cerita orang kena sebat? Sahabat Nabi ya. 9 suku dah tau. Tadi kita 9.30 kan, 15 minit lagi lah nak. Esok sekolah kan, kerja kan. Apa, tazkirah ya pun, benda simple, benda ringkas. Tengok, ketika Nabi sebat dia hari itu, sahabat tengok dia kena sebat, habis hukuman sebat, dia berkata dekat dia, Nuaiman, tak serit-serit ke? Asyik-asyik muka hang dah. 2 hari muka hang, 2 hari muka hang. Hang tak mau berhenti ke minum arak? Belum sempat dia nak bela. Kutlah kalau dia kata, hamba tu suruh kata aku payahlah nak berubah apa semua. Kutlah dia nak kata lagu tu. Belum sempat dia bela, Nabi bela dia dulu. Orang yang sama yang pesan kat kita suruh bertakwa, orang yang sama pesan dekat kita suruh jadi hamba Allah yang soleh, orang yang sama yang bela perbuatan tadi tu. Yang kata jangan duk kata dekat dia, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Makna karakter itu wujud dalam setiap zaman. Jadi kita kena hidup dalam dunia realiti. Nabi ajak kita supaya jadi orang yang macam tu. Barulah hidup kita sonok memikirkan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok semua orang, kita akan sayang. Sebab apa? Sebab mungkin boleh jadi seorang budak duduk dalam surau, seorang abang, orang yang remaja dan sebagainya, mungkin orang-orang umur macam saya kan yang duduk, yang mungkin dia sembang dalam surau ketika kita duduk mula, kerana iman dia tak sama macam kita. Tapi dari segi jiwa dia sayang Allah dengan Rasul. Boleh? Nabi sebat dia habis. Jadi suatu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, minta izin boleh tak? Nabi kan presiden. Nabi okey nak keluar Madinah apa semua kena lapor kat Nabi. Terutamanya para sahabat yang besar, kibar sahabah ni, mesti dia bagi tahu dia nak pergi mana. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni nak keluar berdagang ke Syam. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah, saya nak bawa kawan-kawan mai berdagang sekali. Ada satu tempat kosong, saya usung Nuaiman boleh kah? Nabi tanya, betul kan usung dia? Boleh lah, saya jaga dia lah, tak ada masalah. Kata sila bawa dia, tak ada masalah. Khalas, bawa. Dari dalam perjalanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah kumpul, sebab dia ketua rombongan. Jadi dia panggil semua rombongan dia. Macam kita lah bila pergi travel ke pergi umrah, mana dia ada mutawif seorang, dia akan bagi tahu apa nak buat, apa pukul berapa nak kumpul. Sayyidina Abu Bakar dia macam itulah, ni rombongan dia, barang dagang dia. Jadi dia kata, dengar sini semua, kita akan sampai dekat Syam sekejap lagi. Kita sampai sana, kita meniaga dulu. Habis meniaga,
tukang masak-masak, kita pi makan sama-sama. Jangan siapa main makan dulu, niaga dulu. Sebab apa? Time tengah peak hours, orang tengah main ni. Jadi kalau hampa main makan dulu sekali lagi, sayang bisnes kita. So, semua faham. Jangan main makan lagi, pi niaga dulu. Jadi tukang masak duk jaga makanan. Semua orang pi masuk meniaga, Nuaiman main. Dia kata aku lapang. Kita boleh, saya belum cerita banyak pun tuan-tuan dah gelak. Sebab ini kehidupan biasa, normal. Ini yang Nabi ajak kita. Jadi dia main, dia kata kat tukang masak, dia kata saya lapang, bagi saya makanan. Dia kata hang tak dengar kat Umar, apa Sayyidina Abu Bakar kata kita pergi meniaga dulu, saat lagi main makan sama-sama. Dia kata aku lapang. Lah dia aku lapang. Kawan dia kata tak boleh, ikut Sayyidina Abu Bakar. Kata begitu. Dia kata lebih baik hang bagi aku makan, kalau tidak aku buat kat hang. Kawan ni dia kata hang nak buat aku, hang buatlah, janji aku nak pegang amanah Sayyidina Abu Bakar. Dia kata tak apa, hang tunggu. Dia pergi market. Nuaiman pergi market. Apa dia buat? Dia announce dekat orang, siapa nak beli hamba, saya ada satu hamba duk tengah jaga barang saya. Dan saya tengah habaq kau tuan-tuan, ini sahabat Nabi. Tuan-tuan cuma imagine kehidupan zaman itu. Dia biasa saja, dia tenang-tenang. Dia tak ada bukan strict macam kita. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Ni cerita apa? Ini kehidupan biasa. Kehidupan yang macam kita lalu hari-hari. Kehidupan sunnatullah yang Allah buat dekat semua orang. Kita melawak dengan kawan kita, kita ni normal. Sebab kita bukan Rasul. Jadi dia kata siapa ada nak beli hamba, murah saja, 200 dirham saja. Kawan-kawan kata betul kamu? Ada saya ada. Cumanya betul ada seorang main, dia kata saya nak beli, saya perlukan hamba untuk buat kerja di kedai saya. Dia kata boleh, cumanya ada sedikit apa cacat dia ni. Dia kata apa cacatnya? Kerana dia tak boleh menerima dia sebagai seorang hamba. Jadi bila kamu tangkap dia nanti, dia akan mengaku kata saya bukan hamba. Dia abang saya siap dah. Memang kawan tu bukan hamba, member dia, bukan hamba saya. Ini orang normal. Jadi dia abang saya siap dah. Saya kalau hang tangkap dia, dia akan kata saya bukan hamba, saya bukan hamba. Dia tak boleh terima diri dia. Dia kata lagu tu. Jadi kawan yang nak beli ni kata tak apa, kami dah biasa handle lah. Hamba-hamba yang macam ni kami boleh handle lah. Dia kata mau jual dia jual kawan dia. Jadi dia post mopi dekat tempat dia, dia tunjuk tu yang duk jaga tu, itu dia. Dia mopi tangkap dia jual, saya bukan hamba, saya bukan hamba. Orang yang pegang dia dah tahu dah hang akan kata macam ni dia. Dia bertanya kau tolong, saya bukan hamba, saya bukan hamba. Dia kena ikat lah. Kawan ni dia dapat duit dia pergi beli makan, dia pergi beli roti, dia beli daging, dia beli hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beli hadiah untuk Rasulullah lagi, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia beli hadiah untuk Rasulullah. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar balik, saya bilang Abu Bakar, tengok dia duk makan. Dia tak makan makanan tu, dia makan yang dia belilah. Jadi dia duk cakap mana tukang masak ni lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, Nuaiman, aku tahu tak ada kerja orang lain lah ni, mesti kerja hang. Dia kata dah, aku dah jual dia. Sayyidina Abu Bakar pergi cari pula kawan tu, pergi beli pula kawan tu daripada bawa keluar duit pula lagi, modal, pergi beli balik kawan dia. La ilaha illallah Muhammad. Balik diceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi, cerita ini membuatkan Nabi gelak. Dan setiap kali ada rombongan daripada pembesar-pembesar daripada tempat-tempat lain, antara cerita-cerita lawak yang Nabi akan cerita adalah cerita ni. Sahabat aku biasa jual member dia, hamba nak dengar cerita. Ini cerita dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perbuatan dia itu, perangai dia, diri dia, akhlak dia bukan daripada kalangan orang yang baik, adakah Nabi akan meriwayatkan cerita itu? Nabi tak riwayat. Nabi klasifikasi kehidupan. Boleh faham? Yang penting jangan cakap bohong. Prinsip agama pegang. Prinsip agama pegang. Silap, tersalah, itu pun betul. Khalas. Itulah antara kehidupan yang kita boleh belajar. Dan daripada kehidupan macam inilah
mewujudkan orang-orang yang ada sekelumit dalam hati dia sayang kepada Nabi, tak akan malu untuk menyatakan bahawa dia sayang kepada Nabi, walaupun mungkin peribadinya, akhlaknya, pakaiannya, perangai dia tak sama mungkin dengan orang-orang yang pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah, pakai songkok dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mencintai Nabi tidak ada batas. Semua orang berhak untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi sebagai penutup, habislah, sudahlah, duduk lama awak apa. Walaupun penutup, tapi mungkin 10 minit, kerana saya baca 3 hadis kepada tuan-tuan sebagai penutup ini, yang saya biasa baca di sahah hari itu sebagai penutup juga. Dengar elok-elok hadis ni. Allah. Hadis ini ada dalam hadis Imam Bukhari 1338, hadis Imam Muslim 207876, hadis Imam Tirmizi 1071. So ada 3 rangkaian hadis, gabung 3 baru dapat cerita ni. Kalau baca satu-satu terputus cerita dia. Boleh faham? Okey. Cerita ni begini. Ini berkaitan dengan pentingnya semua orang berhak, tengok tajuk dia, tengok. Semua orang berhak untuk sayang Nabi dan mencintai Nabi, dan berhak untuk mendapat balik, timbal balik daripada Nabi. Dia tak ada masalah. Okey. Walau macam mana keadaan kita pun, walaupun kita seorang penyanyi, walaupun kita seorang penyair, walaupun kita seorang ibu, seorang bapa, seorang guru, seorang engineer, seorang arkitek, seorang pemuzik, seorang tukang kutip sampah, seorang tukang buat bangunan, seorang doktor, seorang usahawan, businessman, pemain bola, apa saja, semua orang berhak untuk cinta Nabi. No judgment. Sebab apa? Sebab Nabi daripada semua sudut akan membentuk, akan membuahkan rasa cinta. Okey. So sebab tu hadis ni saya baca sebagai penutup. So hadis ni mula dia macam ni. Bila mati saja seorang hamba, kata Nabi dalam hadis. Tadi saya dah bagi dah nombor rujukan, nanti rujuk balik. Imam Bukhari 1338, Imam Muslim 2076, Imam Tirmizi 1071. Nanti balik semak. Hadis ni bunyi macam ni. Bila mati sahaja seorang hamba, maka segala urusan pengkebumian dibuat ke atasnya. Okey. Bila dia dikebumikan, mana semua urusan habis ke bumi. Selepas dikebumikan, selesai lalkin dan sebagainya, maka semua orang akan beredar. Tidak jauh daripada orang beredar, kata Nabi dalam hadis. Apa gambarannya? Orang yang dalam kubur tu, kita lah kalau kita mati nanti macam tu. Saya ni terkesan sebab kemarin senior saya, atas saya setahun, kami belajar sekali semua, meninggal dunia. Asma, meninggal. Atas saya setahun. Saya tingkatan 1, dia tingkatan 2. Saya tingkatan 2, dia tingkatan 3. Kemarin semua orang terkejut sebab dalam grup rancak aja sembang semalam yang satu lagi tu. Dia benar ni, hadis ni saya fikir macam mana malam pertama masuk di alam barzah, seram. Jadi sebab tu hari ni saya nak cerita kat tuan-tuan supaya seram kita tu kita balut dengan cinta Nabi kita, dia akan selamat insya-Allah, insya-Allah. Apa dia? Jadi kata Nabi, bila mati saja satu orang, dia masuk dalam kubur, orang lain beredar daripada kubur tu tak jauh. Tak jauh tu kebanyakan ulama kata 7 langkah. 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khalas kat situ. Jadi keluarga semua beredar, dan kebanyakan orang tak akan tinggal kubur. Kebanyakan tinggal akan duduk menyembang, tangkap gambar dan sebagainya, ya. Keluarga menangis-nangis, peluk, bercerita tentang kebaikan arwah, betul? So kita boleh imagine, oh tak jauh, semua orang duk ada lerah-lerah ni je. Kubur dekat sini, semua orang duk ada lerah-lerah ni. Jadi bila semua orang duk duduk kat sini, apa yang berlaku dalam kubur tu Nabi cerita. Nabi kata atahu malakan. Kalau dalam hadis Imam Bukhari dengan Muslim dia kata atahu malakan, datang 2 orang malaikat. Dalam Imam Tirmizi dia sebut malaikat ni siapa? Munkar wa Nakir. Disebut. Jadi malaikat Munkar dengan Nakir mai dekat kita yang dalam kubur ni. Okey.
Bila mai dekat kita, dia kejutkan bangun orang yang baring tu. Kita kan baring lambung kanan, menghadap kiblat. Jadi kalau kita kepala belah sini, kita menghadap macam tu. Ini baring. Jadi bila jadi macam tu, dalam kubur, malaikat mai, malaikat kejut. Hei, bangun. Ammal mu'min. Adapun orang yang beriman, ammal mu'minun. Orang yang beriman, ammal mu'minin, orang yang beriman. Malaikat tanya dekat dia soalan. Munkar Nakir kan tanya soalan. Yang ni, yang hadis ni Nabi bagi tahu soalan pertama yang tanya kat orang dalam kubur ni bila dia kejut, "Hey, bangun." Dia tunjukkan gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Kamu kenal lelaki ni siapa?" Tu soalan pertama masuk dalam kubur. Ni hadis ni. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. "Hey, bangun. Kenal tak lelaki ni siapa?" Ammal mu'minin, orang yang beriman. Dan kita doa supaya kita semua masuk dalam kumpulan tu. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang beriman bila dia tengok, yalah tadi kan baca selawat, dengar kisah Nabi, rasa teruja nak tengok Nabi ni. Bila tengok gambaran Nabi tu macam kena dengan yang kita duk belajar, maka orang yang beriman dia kata apa? Huwa Muhammad. Ini ni Nabi Muhammad ni, kata dia macam tu. Asyhadu an la, terus dia angkat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata macam tu dalam hadis tersebut. Maka bila malaikat dengar dia cakap macam tu, dia kenal lah makna dia. Maka malaikat kata apa dekat dia? "Hei, unzur maq'adaka finnar." Hang tengok tempat hang dalam api neraka. Sudah. Apa pasal? Sebab malaikat kata dekat dia, "Tengok tempat kamu dalam neraka." Maknanya apa? Orang yang masuk dalam kubur ni, boleh jadi dia ni dah dihitung. Dia dah tahu dah, Allah dah tahu dah hujung tu nama dia kat mana tu. Dalam neraka. Tulis dah. Malaikat kata, "Unzur maq'adaka finnar." Hang tengok tempat hang dalam api neraka. Dia pun tengok. Tapi bila aku kejut hang, aku tunjuk gambar Muhammad, hang kenal Nabi Muhammad, Allah pindahkan nama hang masuk dalam syurga. Allah. Sebab itulah majlis maulid, majlis selawat, majlis macam malam ni mahabbah Rasul, majlis-majlis yang berkait dengan Rasulullah semua, Isra' Mi'raj, hijrah Rasul, dan nisfu Sya'ban, raya haji, korban, semua cerita pasal Nabi akan menjadi agenda utama. Sebab apa? Ni. Sebab nak make sure semua yang ada dalam surau ni semua mesti selamat. Sebab kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia tengok nama dia dipindahkan, dia happy. Dia syok. Tengah dia duduk syok, enjoy tu. Malaikat kata dekat dia, "Tengok kubur hang pula, jangan lupa." Tadi dia tengok nama dia pindah daripada neraka masuk syurga. Dia sonok tak kata lah. Kalau bahasa utara dia kata cewi. Dia cewi, dia jadi sonok. Malaikat kata, tengok kubur hang dulu. Baru dia perasan kata dia tu mati. Dia tengok kubur dia, diluaskan 70 hasta kali 70 hasta kali 70 hasta. Yang ni dalam hadis Imam Tirmizi. Dia tak ada dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, tak ada. Tu saya kata gabung, baru kita boleh baca. Kubur dia dihias luas kat dia, cantik. 70 hasta kali 70 hasta kali 70 hasta. Warna-warni cantik. Hanya semata-mata ahli syurga. Bukan kerana dia kenal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia seronok, ultimate kepada dia punya cewi, seronok ada itu, apa berlaku? Dia pergi kata kat malaikat, dialog dia dalam hadis Imam Bukhari. Dia kata apa? Malaikat, boleh tak saya keluar pergi jumpa keluarga saya, habaq kat mereka, kalau mereka kenal Nabi, ini balasannya dapat. Tu sampai tahap macam tu. Nak minta kerabat keluar daripada kubur, nak habaq kat family yang duk ada kat keliling-keliling ni, yang tadi yang tak belah pergi mana-mana lagi tu. Dia nak habaq. Malaikat kata tak boleh. Allah kata kamu diminta untuk tidur sampai hari kiamat baru bangun balik. Cuba bayang dia tidur macam mana. Cuba bayang kita dalam situasi itu tidur macam mana. Allah. Tadi hak tak sat, tengok-tengok nama dalam neraka, pindah masuk syurga. Takkanlah malaikat nak prank pula kan?
Kiamat tu bangun-bangun masuk ustaz, beratoklah masuk, malaikat kata bohong. Takkanlah malaikat dapat macam tu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Itu. Dan malaikat itu dia tak pernah maksiat dengan Allah, dia tak pernah buat jahat, dia bukan macam kita. Jadi bila dia ubah tu, bayangkan kawan yang tidur tu macam mana? Ui, happy lah datang dalam syurga, tidur pula nyenyak lah, kubur cantik. Ammal kafirun wal munafiqun. Adapun orang kafir dan orang munafik, yang ni yang paling takut sekali ni hari ni. Banyak ni orang yang jenis lagu ni. Saya sebab tu dekat bila setiap kali kita pergi tempat-tempat mustajab di Mekah dan Madinah, ulama susun doa kat kita, mesti kena doa yang ni. Apa dia? Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkan kami daripada jadi orang munafik. Pasal apa? Orang munafik ni, tengok ustaz, orang munafik ni anak-anak ni semua, orang tua-tua semua kenal dah biasa kenal dah dengan orang munafik pun dalam hidup kan. Orang munafik ni pakai baju macam kita, pakai kopiah macam kita, pakai serban macam kita, pakai kain pelikat macam kita, semayang sebaris dengan kita, tapi dalam hati dia cukup benci dengan kita. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati dia sakit, dia luar dada. Dia pakai kopiah macam kita, songkok macam kita, telekung macam kita, tudung macam kita, mungkin jenama sama macam kita, tapi dalam hati kesumat dengan kita ni, la ilaha illallah. Kita tak buat apa kat dia, tak ada siapa buat apa. Tak. Dalam kerajaan Turki Osmaniyah, ketika mentadbir Islam yang besar dulu tu, Ottoman Empire tu kan, apalah yang sangat diperbuat ke orang. Tapi berapa banyak gerakan-gerakan yang dalam tu yang orang Islam sendiri yang menjatuhkan Turki Osmaniyah. Hati tu busuk. Anak-anak, dalam hidup kita akan jumpa dengan orang macam ni banyak. Sebab tu minta lindung diri, minta bersiap diri, minta jaga hati, dan yang paling penting jangan masuk dalam kumpulan ni. Sebab Allah tak kata fi qulubihim marad, hati mereka sakit dan aku ubatinya. Allah kata fazadahumullahu marad. Allah tambah bagi dia lagi sakit, lagi dia jahat dengan kita, lagi kesumat, lagi hasad, lagi dendam dengan kita. Ni orang macam ni tak akan habis. Tak akan habis. Sebab tu dia ada satu potong ayat Quran dekat belakang, bukan satu potong, satu kumpulan surah ayat Al-Quran, nama dia surah Al-Munafiqun. Suruh kita kenal orang macam ni. Pasal dalam hadis ni saja, bangkit daripada kubur, dia sebaris dengan orang kafir. Ammal kafirun wal munafiqun. Adapun orang kafir dengan orang munafik, dia duduk lena dalam tu. Nabi tanya dekat dia. Malaikat tanya dekat dia. Nabi kata, "Hei, bangun." Malaikat kata, Munkar Nakir kata, "Tadi orang beriman. Hak kita minta kita kumpulan tu. Hak ni kita minta supaya Allah jauh kita, keluarga kita, pasangan kita, keturunan kita jangan jadi daripada kalangan orang kafir yang menyembah berhala dan munafik. Amin. Ya Rabbal Alamin." Tak mau jadi macam ni. Sebab tu anak-anak, Ustaz pesan satu, jangan cakap bohong. Itu buah mula nak jadi orang munafik. Jangan. Sebab tu Sayyidina Nu'aiman, walaupun dia nakal, walaupun tu baru satu cerita saya cerita kat tuan-tuan, dua dia minum arak, dia pergi jual kawan dia. Kita tak cerita dia penayang Nabi, dia buat nayang dekat Nabi, dia buat nayang kat kawan-kawan lain, tak cerita lagi. Tapi Nabi kata apa? Dia orang yang mencintai Allah dengan Rasul. Sebab apa? Dia jujur. Nabi tanya, Nu'aiman semalam minum arak? Minum ya Rasulullah. Main ni sebab. Faham? Jangan cakap bohong. Itu buah mula untuk nak menjadi bibit-bibit munafik. Adapun orang kafir dengan orang munafik, bila dikejutkan bangun dia daripada kubur tadi, dia mangkit-mangkit duduk, malaikat tunjuk dekat dia gambar Nabi, malaikat tanya dekat dia, "Hei, hang kenal nak ni siapa dia?" Maka apa kata mereka? Mereka jawab dengan perkataan yang cukup, "Ya Allah, busuk, kotor." Apa dia? Dia tengok gambar Nabi tu. Ni saya terjemah lah, kalau dalam bahasa Arab baca tak faham. Dia maksud dia macam, dia kata kami kata macam orang kata. Kita tak faham lah kalau kita baca lagu tu kan. Kita kata apa teruk sangat kata lagu ni kan, tak faham kan. Itu terjemahan dia yang lenggok kita. Apa dia? Malaikat dah tanya sebelum-sebelum ni kan. Hak yang macam orang lain jawab tu, lagu tu kami jawab lagu tu juga.
La ilaha illallah. Hang sendiri tak boleh bagi tahu tu siapa dia. Hang sendiri tak boleh bagi tahu. Hak tak sat semayang tu rukun ke-11 tu baca selawat kat Nabi tu. Hak khutbah Jumaat tiap-tiap minggu tak sah khutbah Jumaat kalau tak sebut nama mim ha mim dal tu hang tak kenal. Hang tak boleh tangkap. Hang duk semayang Jumaat sekali yang munafik tu. Dia pergi kata lagu tu, lagu mana hak yang malaikat duk tanya orang lain, dia jawab kami kata dia lagu tu. Hang tak kenal dia. Silaplah jawab lagu tu depan malaikat. Dia ambil dia punya hammer dia, tukul dia, mertun dia. Dia hantam muka kawan tu. Baina uzunain, di antara dua telinga. Sini. Malaikat bubuh dia. Bum bagi dia. Tenggelam 7 petala bumi. Hadis Imam Tirmizi, hadis Imam Bukhari, Muslim tak ada. Hantam kepala dia, tenggelam 7 petala bumi. Dia menjerit. Oh. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim sebut apa dia? Semua dengar jeritan dia masa malaikat pukul dia. Illa thaqalain, kecuali 2 jenis makhluk saja, iaitu manusia dengan jin yang tak dengar dia jerit. Adapun binatang lain semua dengar dia jerit. Oh, tenggelam. Tenggelam saja tak apa. Malaikat cekau balik dia, pegang dia balik, karau dia ni atas balik, letak dia balik, hentam balik dia lagi sekali. Dan di hujung hadis tu dia tulis apa? Hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Sebab tu cinta, sayang, kenal Nabi, jangan buat champion. Kita hanya berharap supaya semua orang sayang, biar apapun latar belakang. Jangan do expect nak kena pakai jubah serban ya baru boleh mengatakan dia tu kenal Nabi. Tak, jangan. Sebab apa? Hak ni lagi seram. Hak ni lagi seram. Jadi sama-sama balik ulun apa? Baca sikit, dengar sikit, ataupun paling tidak dengar aja ada majlis pasal Rasulullah, mai. Untuk apa? Bagi ada timbul rasa sayang, rasa kasih. Termasuklah dengan kita membaca qasidah-qasidah puja-puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf pada salah silap. Jom kita baca selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi sallallahu sallam alaihi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati tuan-tuan. Jaga diri baik-baik, pelihara diri, iman yang ada dalam tidak terhingga. Kalimah la ilaha illallah sahaja pun boleh membuatkan malaikat tak berani untuk nak tulis nama kita dalam neraka kerana ada kalimah Allah dekat situ. Jadi jaga iman tu, jaga walaupun macam mana hal keadaan kita, sebab iman kita tak sama. Jadi latar belakang kita tak sama, keluarga kita tak sama. Ada orang bapaknya tok guru, maknya ustazah, jadi keluarganya okey-okey elok. Kita bapak kita penyanyi, mak kita tukang muzik. Jadi confirm lah keluarga kita tak akan ada latar belakang yang sama, tapi semua tetap umat Nabi Muhammad. Jadi belajar untuk kenal Nabi Muhammad dengan kapasiti kita. Okey? Jadi semoga Allah berkati tuan-tuan sama-sama insya-Allah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah kembali kepada Tuan Pengurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih. Moga-moga apa yang Ustaz sampaikan tadi makin menambah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan